الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله عنه النفاق على قسمين نفاق الكافرين وهم من يظهر الإيمان ويخفي الكفر ونفاق المؤمنين أن يؤمن ولا يعمل بما يقتضيه الإيمان ومن علامته أن يضيق ويضجر من قراءة القرآن والجلوس في المسجد ونحو ذلك واستأنس بالحذوة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. والمجالس والأسواق ونحوها ولم يعرف هذا إلا من قريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an-nifaqu 'ala al-qismain. Lakan dengar tak? Nifaq itu terbahagi kepada dua. Nifaqul kafirin, nifaq orang kafir. Wahum man yuzhirul imana wa yukhfil kufra, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka yang menzahirkan iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan menyembunyikan kekufuran. Wa nifaqul mu'minin, dan yang kedua nifaq orang beriman. Wa huwa ayyumina, bahawa dia beriman, wala ya'mala, tetapi dia tidak beramal, bima yaqtadihi al-imanu, mengikut tuntutan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa min alamatihi, dan di antara alamatnya, ayyudhiqa, bahawa sempit ia, wa yadjiru, dan lari daripada qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Wal julusi fil masjidi, dan duduk dalam masjid. Wa nahwi dhalika, dan seumpamanya. Wa istanisu bil hadwati, dan rasa suka dengan hadwah, iaitu bercakap perkara yang tidak memberi faedah. Wal majalisi wal aswaq, dan suka pada majlis-majlis dan juga pasar-pasar dan seumpamanya. Walam yu'raf hadza illa min qarib, dan tidak dikenal orang ini melainkan orang yang hampir dengan dia. Wa qala radhiyallahu anhu. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-nifaqu ala qismain. Orang munafik itu, nifaq itu maknanya kemunafikan. Kemunafikan itu ada dua bahagi. Yang pertama, nifaqul kafirin, nifaq orang-orang kafir. Nifaq orang-orang kafir ialah wahum man yuzhirul imana wa yukhfil kufra, iaitu orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang
Ini disebut dengan al-munafiqun, orang-orang munafik. Orang munafik ni, yang pertama, munafik disebut dengan nifaqul kafirin, nifaq orang-orang kafir. Nifaq orang-orang kafir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang menyembunyikan keimanan, orang yang menzahirkan keimanan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan menyembunyikan kekafiran. Jadi kalaulah semata-mata dengan menzahirkan keimanan untuk mengatakan dia beriman, tak lagi. Sebab iman ni ialah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Itu makna iman. Iman ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Bila ada tiga perkara ni, barulah orang tu dikatakan beriman. Dia mengaku di mulut, di lidah dia, kemudian dibenarkan dengan hati dia, ucapan dia. Yang ketiga, dipraktikkan yang dia kata, yang dia mengaku dalam hati dia. Maka disebut orang itu orang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang munafik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya menzahirkan keimanan di lidah. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan. Main depan mesti. Depan ni. Aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Di mulut. Aku menjadi saksi. Jangan tengok ustaz ya. Tengok bawah, tengok ustaz. Nama apa belakang ini? Nama apa? Nama apa? Ini balik kat belakang tu. Nama apa? Maisarah. Tengok ustaz. Tengok kitab. Jangan tengok kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi dengan mengaku di mulut bahawasanya Allah Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul, setakat tu ya. Hati tak percaya. Bila hati tak percaya, dalam waktu sama, walaupun perbuatan dia buat, dia semayang belakang orang Islam, dia balik pengajian dengan orang Islam. Jadi orang ni dia panggil munafik. Jadi iman ni dia mesti tiga perkara lengkap. Mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati, beramal dengan anggota. Tiga ni package baru nama beriman. Kalau kita tak ada package ni, berarti kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik zaman Rasulullah ramai. Duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, bukan nak mengaji, tapi nak ambil rahsia. Nak mengambil rahsia. Nak kutip rahsia. Baik. Hak ni, kafir hak jenis ni lebih buruk dari kafir Quraisy hak jelas-jelas tentang Rasulullah. Sebab hak ni depa mai ambil rahsia kita, dia buat keluar cerita kepada musuh-musuh. Depa duk ingat Nabi tak tahu. Nabi tahu. Nabi tahu melalui pemberitahuan yang telah pun dikhabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam memberitahu Rasulullah, orang ni sekian munafik. Depa tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun depa tu dah tahu Nabi kita tahu, tapi tetap konsisten hadirkan majlis Rasulullah seolah-olah macam orang Islam beriman yang lain juga. Patut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
patutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patutnya dah tahu, orang tahu kita munafik, tak usah main lah, main juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, main duduk juga di majlis Rasulullah. Bahkan mereka sembahyang di belakang Rasulullah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan mereka tunjukkan mereka itu seolah-olah mereka itu orang beriman juga. Benda yang sedih, mereka sedihkan. Yang Nabi cakap tu benda gembira, benda syurga, mereka senyum dan ketawa macam para sahabat. Tak ada beza pun mereka tu, kata mereka tu kafir. Munafik ni kafir. No? Sebab 3 syarat, 3 rukun iman mereka tak ada. 3 tonggak iman mereka tak ada. Mengaku dengan lidah ada, tapi benar dengan hati tak ada. Dengan anggota mereka buat ada 2 daripada 3. Mereka tak beriman. Sehinggalah Nabi tahu, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata pada Huzaifah ibn Yaman, hang penyimpan rahsia aku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang tulis nama ni 1, 2, 3, 4, 5, tak tahu berapa puluh, berapa ratus ke, tulis. Dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tahu, kata Huzaifah ibn Yaman simpan nama orang munafikin. Orang munafikin, dan para sahabat semua tahu Huzaifah simpan nama orang munafikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Umar dia pergi kepada Huzaifah bin Yaman, dia tanya, Huzaifah, nama aku ada tak? Sebenarnya munafikin. Ya Allah, dia yang Nabi janji syurga, ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, bertanya, nama aku ada tak di kalangan orang munafikin? Tu saya nak yang katakan orang yang benar-benar beriman, takut keimanan dia. Sayyidina Umar tu siapa? Satu di antara 10 yang Nabi menjanjikan dia syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, maka Umar lah Nabi. Soalan tu maqam dia. Soalan saya. Dia yang subhanallah soalan sayyidina Muhammad bermimpi. Yang Nabi bermimpi, Nabi tengok mahligainya dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia bertanya, Huzaifah, nama aku ada tak di kalangan nama orang-orang munafikin? Bayangkan iman dia. Sedangkan munafiqin itu dia elak, tak kisah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu orang kata pada Rasulullah, pasal apa tak bunuh saja munafiqin? Dah tahu dah mereka tu munafiqin, pasal apa tak bunuh munafiqin? Nabi kata, aku takut nanti orang kata Muhammad membunuh sahabatnya. Itu dia politik Rasulullah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka ni munafiqin ni 2 waktu mereka tak main. Pasal gelap gelamat. Waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh. Maka kita semua ni kena jaga sembahyang jemaah waktu ni. Kalau siapa-siapa munafiqin zaman Rasulullah, dia tak main sembahyang jemaah isya dan dia tak hadir sembahyang jemaah subuh sebab gelap. Para sahabat Nabi sembahyang ratus-ratus. Bila lepas tak main pun orang tak nampak. Kalau subuh, salah Sayyidina Muhammad lepas daripada subuh, sagi cerah tu orang nampak. Maghrib nak gelap, sebelum tu orang nampak. Allahumma salli ala sayyidina. Punya dahsyat dan bahaya munafiqin, sampai Allah kata munafiqin la fid darkil asfali minan nar. Apa ayat tu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafiqin duduk di pantat neraka. Pantat neraka maknanya di tempat paling bawah sekali, yang paling hampir dengan bakaran api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tu munafiqin. Sampai bahaya munafiqin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai tara tu Tuhan nak bakar paling teruk sekali munafiqin. Hampa tak mati tak apa, hampa tak masuk syurga, hampa tak masuk neraka tak apa, bila hampa masuk neraka tu balasannya munafiqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Orang munafikin bahayanya sampai Nabi kita diturunkan surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Bab munafik lah. Bahkan surah itu dia baca pada setiap hari Jumaat pada ketika salatul Jumaat. Nak peringat munafikin. Munafikin tu ada, tapi lepas mayang macam tu tak? Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka jaga-jaga jadi orang munafik. Main malih orang Islam, ambil berita orang Islam, main cerita. Nampak macam main mengaji, tapi kutip rahsia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak percaya yang Tok Guru cakap. Jadi dia nak ambil apa Tok Guru kata, dia nak ambil rahsia tu buat balik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang ni kalau macam tu situasi dia akan bertemu dengan kecelakaan. Hidupnya akan celaka seumur hidup. Pasal dia tak kenal siapa Tok Guru ngajak. Dia kenal nama, bin dia tahu, tapi dia tak tahu kah wali kah siapa orang tu. Dia tak tahu. Sebab wali-wali Allah ni, siapa-siapa yang buat khianat, dia pastikan kena musibah. Wa'lamu anna luhumal ulama'i masmumah, kata Ibn Abil Bar. Ketahuilah bahawasanya daging ulama itu beracun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia mai di malih, dia mengendap tengok benda apa hak yang salah dia nak ambil. Dia nak tulis balik. Lepas tu dia rosakkan kita pula. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia rosakkan kita pula. Dia pecahkan kita pula. Na'udzubillah min dzalik. Dia timbulkan fitnah. Akhirnya rosak masyarakat. Rosak umat Islam. Hancur umat Islam. Jaga. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga-jaga. Jaga-jaga siapa yang duduk tempat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Mesir saya tengok SB ni berjanggut-berjambang. Tengok muka day ni lebam Sallallahu Sayyidina Muhammad. Keluar daripada balai polis. Nak pergi tugas, pergi kerja. Pergi duduk rahsia kelompok tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kelompok yang dia duduk tu betul-betul sesat, tak apa. Ni kedai piduk kelompok tu orang-orang beriman, yang benar-benar iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia termasuk dalam kelompok yang Nabi sebut, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memerangi awliya, menyakiti awliyaku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, istiharkan peperangan orang tu. Para ulama, para awliya, jangan disakitkan hati mereka, jangan disakitkan perasaan mereka. Allah bela mereka, Allah tolong mereka, cover mereka, jangan musuhi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana cara Allah perang? Yang pertama, caranya dapat lihat dengan kekerasan hati. Hati keras. Walaupun kebenaran lu dengar, tapi tak boleh terima kebenaran. Orang lain dah menangis habis dah mendengar kebenaran, dia duduk keras tu sebab hati dia keras. Tuhan dah perangi dia lah. Kita kata, takkan dia tak rasa apa no? Tak rasa apa. Sebab hati dah keras, berarti tu Allah dah perang dah. Bila hati dah keras, lama-lama kalau dia tak, Allah pilih untuk dia bertaubat, sampai ke hujung umur, dia akan mati tercabut iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mati tercabut iman, keluarlah dari dunia tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang nama dia Islam, bin orang Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Iaitu man yuzhirul imana wa yukhfil kufra. Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jaga-jaga no.
Orang munafik ni dia ada kemunafikan, ada 3 alamat. Alamatul munafiqi, alam munafik 3. Idza ahada, idza hadatha kadhiba, cakap bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, bila berjanji tak mungkiri janji. Yang ketiga, idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Okay, orang ni jaga, orang ni bahaya, orang ni tak boleh buat kawan. Jangan buat kawan. Yang pertama, cakap bohong. Kita cakap bohong tak? Hak kita cakap, kita kotak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak nak buat tak? Kena parti. Kalau cakap tak buat, mungkin dia kata, Allah lupa selalu. Mana bohong tu dah jadi perangai dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, berjanji bohong, janji mungkir. Kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak jumpa dengan dia 9 pagi. Kita pergilah tunggu 10 tak mai. Selalunya orang menega ni kalau janji dengan orang, dia mungkin janji, tak usah pakailah, tunggailah. Tu alamat pertama, dia ada sifat munafik. Dalam diri dia lain, dia keluar hal lain. Dia ada benda tersembunyi dalam diri dia. Allah senang. Tu pedoman. Tak usah buat kawan lah. Kalau janji lewat mai, tinggalkan perniagaan dengan dia. Rosak binasa. Nanti kita bertemu dengan padah. Allahumma salli ala. Sebab tu kita ni jangan jaga. Time kena jaga. Janji dengan orang. Biar kita tunggu orang tak apa, jangan orang tunggu kita. Lepas tu lewat pula, tak bersalah pula. Relax, senyum ya. Kita hangat hati biar. Jaga. Ingat tu. Jangan buat kawan. Kalau gagah kawan juga, jumpa. Masa depan tu akan kita berjumpa. Silap kita pilih kawan, pilih partner dalam niaga dan sebagainya. Jaga. Tak mana. Yang pertama, cakap bohong. Yang kedua, berjanji, dusta. Janji, mungkiri. Nak omah yang elok, omah yang tak elok. Sekali itu ya aku bergaul dengan aku, berkawan dengan hang. Lebih hati tak ada lah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kita ni kena betul. Kalau nak jual barang-barang rosak, kena abang. Hak ni harga dia begini. Sebabnya harga dia macam ni. Harga dia 150. Tapi oleh kerana dia ada something, ada benda yang tak elok, saya buat turun 130. Nak beli, silakan. Tak mau beli, tak apa. Kena habaq betul. Kereta hak saya nak jual ni, kereta ni okey. Cuma hak tani yang masalahnya. Harga dia begini. Kalau harga dia elok, harga dia 5,000. Tapi oleh kerana tak elok, 5,500. Kau mana tu? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau tak elok, 4,500. Nah, jadi cerita betul, jangan bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan sembunyi. Kita kena telus, sebab kita tak mau jadi orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik, banyak orang saya takut nak beritahu masalah kereta dia, sebab kalau dia cerita nanti orang tak beli ataupun harga jadi kurang lagi. Jadi takut kita ni jadi munafikin. Jaga janji-janji, cakap bagi betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, bila mana dia bersetia, wa idza tumina khana, bila mana diberi amanah dia khianat. Dia ambil kesempatan. Ustaz tak berani nak ajak semua kita ngaji, jom kita bersama, tak berani nak ambil kesempatan dalam perkara kalau tu amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab macam mana pun kita akan jatuh dengan sebab kita khianat.
Kita mungkin boleh tipu orang dalam kali tu. Tapi kita mungkin tak boleh tipu orang dalam kali-kali yang lain. Lama-lama jatuh juga. Orang kata, bertemu juga, tahu juga. Kalau gitu lebih baik daripada awal lagi amanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amanah. Baik. Seduit pun jangan ambil. Sekupang lagi-lagi lah. Jangan ambil. Jadi amanah. Kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Kalau kita nak guna, minta izin tuan dulu. Jangan ambil terus habaq. Tu bukan perangai orang beriman. Tu perangai tak elok tu. Tu menyebabkan kita buat apa semua tak jadi. Pasal tak ada berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuhan ni yang paling dia marah sekali kita berkena orang. Paling dia marah sekali. Berkena orang mana zalim orang. Dan tak ada permusuhan melainkan hanya pada orang-orang yang zalim saja. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kami tak musuh pada siapa? Kami musuh pada orang-orang zalim saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah selamatkan kita semua, anak cucu kita daripada perangai orang-orang munafikin. Qala wa nifaqul mu'minin, macam mana pula nifaq orang beriman? Wa huwa an yu'mina wa la ya'mala bima yaqtadihi al-iman. Iaitu orang yang beriman cuma tak beramal dengan apa yang iman tuntut. Dia beriman tapi tak beramal dengan tuntutan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ni bila mana kita beriman, kita dituntut untuk mengamalkan tuntutan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok di antaranya apa? Ay yadhiqa wa yadjira min qiraatil Quran. Sempit dan renggang daripada membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maknanya iman ni dia menuntut kita ni beramal dengan tuntutan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran. Ni kita nak masuk dalam Ramadan ni, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Usahakan kalau kita boleh buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 hari khatam sekali. Berarti saya pada juzuk 3 juzuk je, bukan banyak pun. 3 juzuk ya baca. Salat sayyidina Muhammad, baca 3 juzuk je. Jadi sekali duduk tu baca. Susah. Benar ni kata, boleh ke ustaz? Boleh. Yang penting ada himmah, ada semangat, ada semangat di hati, aku nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan tak boleh buat lebih kurang. Kalau kita ambil power kecil, kita tak mampu kita nak mendaki ke muncak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ambil hak pukai betul. Tapi itulah, kalau kita pulun akhirat, kita akan terkorban dunia. Macam tu. Kalau kita pulun dunia, kita tertinggal akhirat. Itulah contoh dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Banyak orang dalam Ramadan dah plan. Orang menegak lah, dia plan. Ramadan kali ini paling kurang 40,000. Lepas tu 3 bulan duduk saja. Salah Sayyidina Muhammad. Ada juga orang macam tu. Sebab Ramadan ni buat apa semua jadi berkat. Nega jadi, semua jadi. Tuhan bagi semua. Tapi kalau pulun nega, takkan nak boleh baca 3 juzuk sehari. Tu kata, siapa pulun akhirat tinggal dunia, siapa pulun dunia tinggal akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pandai-pandailah menggunakan Ramadan halaman ini, insya-Allah. Kalau kita
Pulun ke dunia dapat macam mana? Dah kita ni masalah Sayyidina Muhammad kena melega. Taib, jangan tinggal baca Quran. Sehari sejuzuk. Khatam sekali Quran dalam bulan Ramadan. Jangan sampai dunia dapat perolehan, akhirat tak ada perolehan. Kelak pada Ramadan tak ada kesan apa. Ni 3 ni untuk orang yang boleh sepenuh-penuhnya membaca Al-Quran, insya-Allah. Yang hak meniaga sejuzuk sehari. Macam mana pengusaha lah ada senang. Takut tahun depan tak jumpa Ramadan dah. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata tahun depan lah. Tahun depan takut tak jumpa, mati sebelum tahun depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tapi kena mujahadah sikit lah. Letih lah. Bila kita pulun dunia, nak pulun akhirat letih juga. Nak berniaga sebelum subuh kena bangkit lah. Lepas tu sebelum nak buka pasal Ramadan, masalah saya nak kena siap dah, nak bersiang, nak hirih, nak apa. Lepas lohok kena pi dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu yang semendekat nak buka puasa, waktu kita patut berdoa banyak, tak sempat dah. Orang dah beli. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kadang-kadang orang dah balik, kita duduk di pasal Ramadan lagi, duduk siap-siap nak simpan-simpan. Sampai di rumah, orang dah pergi masjid dah. Kita baru sampai rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak pergi masjid ke? Nak main di rumah? Tak larat nak pergi dah. Itulah perjuangan. Moga-moga ada dalam 1000 seorang yang boleh buat, insya-Allah. Memang tak boleh buat, tapi ada yang boleh buat, insya-Allah. Pasal apa? Sebab ada hubungan hatinya dengan pencipta dia. Boleh buat, insya-Allah. Tapi kena berjuang sungguh. Wal julusi fil masjidi, dan duduk dalam masjid. Ni tanda orang ni dipanggil nifaqul mu'minin. Beriman tapi tak beramal mengikut tuntutan iman. Duduk dalam masjid rasa rimah. Duduk dalam masjid rasa lambat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi masjid lewat, balik masjid awal. Rasa macam dalam masjid tu panas. Kita ni jaga tu, masalah sayyidina Muhammad. Jangan rasa dalam masjid tu panas. Kadang-kadang aircon sejuk dah, dia panas juga. Tak mahu dalam masjid. Dia tengok pintu dia tak keluar. Ni tanda orang tu munafiqin. Orang beriman yang duduk dalam kategori munafiqin. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang betul-betul beriman, pergi masjid awal. Balik masjid, orang balik dah. Tak balik lagi. Duduk dalam masjid. Wastanisu bil hadwati. Rasa mesra dengan hadwah. Hadwah ni dia bahasa ni kalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kalam orang Hadramaut dia panggil hadhian. Hadwah ni maknanya ialah bercakap benda yang tidak ada faedah. Yasta'nis ni maknanya mesra. Mesra hati kalau bercakap benda yang tak berguna. Kita ni kalau bercakap benda yang tak berguna ni, rasa rimai, rasa serabut, rasa resah. Kalau tengok jam bila lah nak balik dia ni cakap benda merapu ni. Orang dulu-dulu kalau orang main rumah ketuk pintu, benda pertama yang dia doa, ya Allah Tuhanku, masalah Sayyidina Muhammad, tolonglah jauhkan aku daripada orang yang main ni menyebabkan aku dengan engkau, menyebabkan aku daripada engkau. Kalau main cakap menam, cakap maudhu' ni, maudhu' bukan maudhu' Tuhan, dia pun minta simpang, minta lindung. Nak bercakap bab dunia, ni dia tak mahu sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tapi kalau orang tu munafik, dia suka benda macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Qala wal majalisi wal aswaq. Dan suka malih-malih yang lara, dan suka duduk di market-market, di pekan-pekan. Ada orang jadi wirid dia lepas sembahyang, lepas sembahyang Isyak, Musa Sayyidina Muhammad duduk di mana? Kedai makan. Duduk kedai makan sembang setiap malam tu. Ada pernah saya jumpa balik daripada kuliah dalam 11 malam, orang tolong bawa kereta. Hamba Allah tu rupanya perangai dia stay berhenti makan sebelum balik rumah. Saya tak mau. Saya ni kalau boleh balik rumah, mana tak berhenti nak balik nak khidmat. Bila nak khidmat, tak apalah, bagilah tu bawa kereta. Bila bawa kereta balik, dalam jalan balik, bismillahirrahmanirrahim, dia kata, ustaz, kita berhenti kena kopi tu, ustaz. Apa? Bila nak kena kopi, nak kata apa lagi? Boleh tak apalah, berhenti tu. Masalah saya masuk kedai kopi tu, orang tua-tua semua ni janggut pula ni, rambut beruban semua. Tahu tak beruban pakai tak seorang, sebab seorang pun takkan kepiah. Duk main apa hak jentik tu, main kerem tua, ya Allah, pukul 11 malam, ya Allah. Dia tak ada bini kah? Bini pun tuk-tuk lah, tak apa. Allah Sayyidina Muhammad. Sepatutnya balik rumah awal. Pansyak tu balik, tidur sebab nak maki awal. Bayang tahajud, qiyamul lail, nak maki baca Quran, nak berzikrullah, nak selawat. Tapi kalau macam tu duk main pukul 11, nak balik pukul berapa? Balik tak balik, tuan kedai buka, tuan kedai tutup kedai baru balik. Pukul 12, pukul 1 balik tu. Macam mana esok? Bayang subuh ke tak, kita pun tak tahu. Baik, jadi subhanallah, suka duduk di warung-warung, di kedai-kedai kopi. Salah Sayyidina Muhammad sembang benda-benda mengarut. Banyak orang macam tu. Dan seumpamanya, qala wala yu'raf hadza illa min qarib. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengetahui akan orang ini, tidak diketahui akan orang ini melainkan orang yang hampir dengan dia. Kalau tengok luar nampak orang beriman sungguh, tapi bila kita dekat dengan dia, duduk dalam rumah dia, kita tahu yang paling rapat dengan dia siapa? Isterinya, suaminya, anak-anak dia. Dia pun tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa qila lil Hasan al-Basri inna nifaqa walhamdulillah laisa fi waqtina bal fi waqti sahabah. Nifaq, kata Imam Hasan al-Basri, nifaq alhamdulillah tidak ada pada zaman kita, bal fi waqti sahabah, bahkan zaman sahabat pun tak ada. Wa qadin qada, dia telah berakhir. Faqala law anna lil munafiqina adyalan lama wajadta makanan talisu fihi, yakni li kathratihim. Kata Imam Hasan al-Basri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah orang munafikin tu ada ekor, tentu kamu tak akan dapati tempat yang boleh kamu duduk. Jadi kata orang, zaman kita tak ada orang munafikin, zaman sahabat pun tak ada. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau orang munafikin tu ada ekor, tak mana pun tak boleh duduk, akan duduk atas ekor-ekor orang munafikin. Mana apa? Yakni li kasratihim, banyaknya orang munafikin. Zaman kita lagi banyak munafik. Ada pemimpin kita zahirnya Islam, sebenar tak Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Zahirnya Islam, sebenar tak Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menipu kita, zahir dia Islam, sebenar tak Islam. Dia boleh bohong sebagian orang, tapi dia tak boleh bohong
sebagai orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia bagi salam, Assalamualaikum, bagi ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi kehidupan tak cara Islam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mereka mempercayai benar-benar tahyul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang pergi minta doa kat sami-sami Siam ke sami-sami Hindu ke, nak suruh berdoa kat dia pula. Itulah yang kita kata zahirnya Islam, sebenarnya tidak. Kalau percaya pada benda-benda macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana boleh nak kata Islam? Suruh sami Siam doa, suruh sami Hindu berdoa, nak kata Islam macam mana? Itu diaminkan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang hal yang layak untuk kita kata amin ni bila mana kita minta kat Tuhan. Tapi bila hak tu pun kita amin juga. Na'udzubillahi min dzalik. Kita orang Islam ni ada gap dengan orang bukan Islam. Tak boleh masuk. Tapi boleh masuk dengan orang bukan Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang dia join dengan orang kafir pula. Dia duduk dalam grup kafir pula, nak mentang Islam, nama Islam, ayah Islam. Kadang-kadang pergi sembahyang, tapi pada kebanyakan waktu tak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina. Ada pula bukan sekat tu yang sanggup bergelombang dengan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dah jadi permainan harian. Tak ada apa lah. Na'udzubillah min dzalik. Lepas tu tak apa lagi zina, tambah lagi hal lain pula. Judi. Taja judi. Bukan sekat tu lagi, arak. Mana benar apa dapat tak lebat, semua lebat semua. Tak ada benar dapat tak ambil, semua ambil habis. Na'udzubillah min dzalik. Kalau macam tu, boleh kata tak tipu orang? Tak boleh. Dengan Tuhan pun berserak, dengan orang lagi-lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yadullu ala nifaqika an taghdiba idza qila laka ya munafiq. Kata Imam Hasan Basri, cukuplah menunjuk ke atas kenifaqan engkau marah ketika orang kata hang munafik. Siapa marah dikatakan dia munafik, dia marah. Kata Imam Hasan Basri, cukuplah itu menunjuk kata engkau orang munafik. Siapa? Sebab kita ni banyak hak kita tahu, kita tak buat lagi pun. Banyak benda hak kita buat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita sendiri pun tak boleh nak mengkonformkan kata kita ni betul-betul kita buat ni ikut Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak hak kita buat. Tu yang Pak Sumit tu, bila mana dia bangkit tengah-tengah malam, dia kata dia baca Quran sehari, khatam Quran 3 kali sehari. Pun dia kata dia ambil pagi-pagi, bila bangkit pagi tu tak Quran di atas junjung Quran, nangis. Dia bahasa Pak Sumit dia panggil teriak tangis. Sebab dia teriak tangis sebab dalam Quran banyak lagi yang Tuhan suruh tak buat. Macam mana orang macam tu boleh kata macam tu? Kita ni boleh rasa lega. Allahumma salli ala. Banyak kita tak betul dengan Tuhan sebenarnya. Banyak tak betul dengan Tuhan. Saya bercakap ni bukan mesti saya buat semua. Ni pasal tu muhasabah kat saya. Macam mana boleh kita kata kita ni betul? Banyak lagi tak betul dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana banyak lagi salah kita dengan Tuhan, banyak. Lepas tu kalau orang kata munafik, ya, munafik ni bukan munafik hak tu, faham? Bukan munafik hak kafir tu. Munafik hak nifaqul mu'minin. Hak beriman tapi tak buat tu. Tiba-tiba bila orang kata munafik, tak boleh terima, tak tumbuk orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata Imam Haddad, kata Imam Haddad, li'anna al-insana ma yakhlu min nifaqin. Kerana manusia tu tak selamat, tak sunyi daripada nifaq.
nifaat ni, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita beriman pun masih banyak yang masih belum kita tunaikan perkara-perkara yang wajar kita mengamalkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Pada pagi ini kita ditaja oleh Abdul Mubarak, oleh Nur Aisyah bin Ali Muhammad daripada Sungai Petani, yang minta doakan untuk anaknya dapat kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Amin. Siti Hawa binti Ci Allahyarham Ismail serta ibu dan ayah Bandar Baru Kedah, mohon didoakan mereka sekeluarga diberi kesihatan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, diberikan anggota badan yang kuat untuk beribadah, direzekikan ke Baitullah lagi, dikukuhkan iman, dimatikan dalam husnul khatimah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dimudahkan urusan anak dan menantu berpindah ke Pulau Pinang tahun 2021, dikurniakan anak-anak cucu yang soleh salihah membantu agama Allah. Yang ketiga, Abdul Hamid bin Abdul Rahman, Kota Baru Kelantan, yang minta didoakan dilimpahkan rezeki yang halal, didoakan untuk anak-anak, menantu, zuriat menjadi anak soleh dan solehah. Amin. Semoga Allah SWT lembutkan hati semua dari bersifat bakhil dan takabur. Amin. Yang keempat, Kasmah binti Hamid, Kepala Batas. Kelima, Nur Azrina binti Muhammad Yusuf daripada Kajang, Selangor. Semoga Allah SWT Musallallahu Sayyidina Muhammad menjadikan rumah tangga yang mereka bina ialah rumah tempat mereka mendapat rezeki yang halal dan keredaan Allah juga, dikurniakan rezeki yang luas dan tak putus-putus supaya dapat juga memberi manfaat pada orang lain. Amin. Yang keenam, Syarifatul Qalbi bin Ma'nur dan keluarga, Mahang Kulim Kedah. Semoga Allah SWT jelaskan, minta Allah SWT bagi istiqamah dalam melakukan ibadat, insya-Allah. Yang ketujuh, Pak Cik Mansur Tandok Al-Ustaz, minta didoakan supaya anak bongsu dijauhi gangguan makhluk halus, dijauhi daripada sihir, istiqamah dalam jalan Allah dan berjaya di dunia, berjaya di akhirat esok. Yang seterusnya, masalah Sayyidina Muhammad, minta Allah SWT sembuhkan penyakit yang dihidapi. Amin. Yang kesembilan, Mak Abdul Rahman dan Abdul Rahman bin Siddiq dan isteri serta anak-anak, yang mohon doakan kesembuhan penyakit dan diberi kemudahan untuk menjawab pemeriksaan SMA. Amin. 10, Raudah binti Hasan, Pulau Pinang. 11, Muhammad Syafiq bin isteri Farah binti Hanim, Taman Subang Pistari, Subang. Mohon didoakan Allah SWT mudahkan mereka untuk mendapat rezeki yang halal, insya-Allah. Yang ke-12, hamba Allah Bayu Surya Puncak Alam. Semoga Allah SWT bagi istiqamah daripada nak hijrah ni, Allah bagi mereka istiqamah. Amin. 13, Julida Razak, Rompin Pahang, minta didoakan saya nak bertukar ke Terengganu, diluluskan, dimudahkan oleh Allah SWT. 14, Siti Hajar dan suami, ni akan rifah ini ialah untuk ayah dan ibu, arwah ayah dan ibu. Semoga ditempatkan tempat yang terbaik di sisi dia. Yang ke-15, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Azrin Abdul Hadin dari Dengkir, Selangor. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan dan kelapangan kepada anak syurga kesayangan kami, Khalisah Nazmi dan Muhammad Hafiz, yang telah kembali ke rahmatullah sejak kecil lagi, sejak dilahirkan, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT buka hidayah kepada mereka sampailah ke hujung umur dan hujung usia. Amin. Dan mudahkan semua urusan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Diangkat daripada mereka penyakit yang menimpa. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri.